أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baiklah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmatnya, dengan kasih sayangnya, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup dan bernafas di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, jadi apa-apa pun kita mestilah bersyukur dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah lah yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, saya sebelum tu saya berharap kamu semua yang mendengar tazkirah saya ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, berada dalam keadaan yang selamat di samping keluarga, di samping orang-orang yang tersayang. Okey, bila kita tengok pada zaman sekarang ni pun mungkin kes COVID tu mengurang, tapi kadang ada juga kes yang semakin meningkat dan ada juga kes yang baru dan kes-kes tu semakin meningkat sehingga menyebabkan kesan yang negatif dan kesan yang buruk terhadap masyarakat di Malaysia. Jadi saya ingin memastikan anda semua dalam keadaannya sihat walafiat, insya-Allah. Okey, baiklah, alhamdulillah, bersama saya lagi dalam rancangan tazkirah ringkas pada hari ini. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan memberikan sedikit perkongsian ataupun sedikit pengisian berkaitan dengan perkara-perkara yang disyariatkan dalam Islam. Okey, baiklah, saya akan membawakan tajuk yang berkaitan dengan fiqh ibadah. Okey, kalau kita tahu fiqh ibadah ni adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ibadah solat, ibadah haji dan umrah, ibadah zakat dan sebagainya. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan mengkhususkan tajuk saya pada hari ini berkaitan dengan muamalat dalam Islam. Okey, kalau kita tahu pun ada fiqh yang berkaitan dengan, ada bahagian fiqh yang berkaitan dengan fiqh muamalat. Okey, kalau kita tahu pun fiqh muamalat ni adalah berkaitan dengan hukum-hukum dalam jual beli, dalam hukum-hukum dalam urusan perniagaan. Okey, kalau kita tengok pun masyarakat sekarang di dunia ni semakin ramai yang melibatkan diri dalam urusan perniagaan. Okey, jadi bila dah ramai yang melibatkan diri dalam urusan perniagaan, maka mereka kena belajar berkaitan dengan fiqh muamalat ni sebenarnya. Okey, sebab fiqh muamalat ni dia telah mencakupi segala-galanya. Kiranya fiqh muamalat ni adalah berkaitan dengan ibadah kita. Okey, jadi bila kita melibatkan diri dengan perkara-perkara dalam muamalat, kalau kita salah dalam menjalankan urusan muamalat tu, maka ibadah-ibadah kita yang lain akan terjejas. Okey, jadi saya sarankan kepada anda-anda yang di luar sana, apabila ingin menjalankan sesuatu urus niaga ataupun ingin menjalankan perniagaan sendiri di bawah nama sendiri ataupun syarikat sendiri, maka kamu sebelum itu perlu mengambil ataupun belajar berkaitan dengan muamalat dalam Islam. Okey, kerana benda tu adalah sangat digalakkan supaya kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey, baiklah, pertama-tamanya kita perlu tahu dalam bidang dalam fiqh muamalat ni adalah berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan muamalat tu. Okey, kita semua kena tahu muamalat tu apa dia. Okey, kalau kita nak tahu, muamalat tu adalah berkaitan dengan urusan jual beli. Okey, saya berikan sedikit pengetahuan kepada anda semua, memberikan sedikit ilmu lah kepada anda semua. Okey, kata muamalat ni, al-muamalat
Okey, dia merupakan kata tunggal yang berasal daripada bahasa Arab. Okey, dalam arti kata muamalat ni adalah saling berbuat. Okey, saling berbuat ataupun berbuat secara timbal balik. Okey, itu adalah maksud kepada muamalat. Okey, kalau kita nak fahamkan muamalat Islam tu macam mana? Muamalat Islam tu macam mana? Okey, senang je. Muamalat tu adalah berkaitan dengan urusan kewangan, urusan perniagaan, urusan jual beli dan seumpamanya lah, yang macam urusan-urusan syarikat. Itu semua berkaitan dengan muamalat. Dia dah mencakupi semua urusan muamalat. Okey. Jadi bila kita dah tahu maksud muamalat tu apa, okey, jadi kita perlu tahu apa yang ada dalam muamalat tu. Dia punya contohnya macam kita kena tahu dalil-dalil dia, kita kena tahu rukun-rukun dia, kita kena tahu syarat-syarat dia, macam mana syarat-syarat yang Islam telah tetapkan untuk peniaga-peniaga menjalankan perniagaan mereka mengikut syariat Islam. Okey, semua tu dah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kalau kita tengok pun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang menjalankan urusan niaga tu, urusan perniagaan tu bersama isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Siti Khadijah. Okey, kalau kita tahu pun Siti Khadijah ni merupakan ahli perniagaan yang sangat terkenal dan merupakan ahli perniagaan yang sangat kaya. Okey, jadi sebelum Sayyidatina Khadijah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ni merupakan seorang yang sangat disegani oleh orang ramai kerana dengan kepribadiannya, kerana dengan akhlaknya yang sangat mulia dan sangat sempurna. Okey, jadi apabila Khadijah telah mengahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun terlibat sekali dalam urusan perniagaan tu. Jadi urusan muamalat dalam Islam ni telah berlaku pada zaman dahulu lagi. Okey, jadi sehingga sekarang lah sistem muamalat tu masih berlangsung. Okey, baiklah. Kemudian saya ingin mengupaskan sedikit berkaitan dengan urus niaga yang sangat terkenal pada zaman sekarang ni. Okey, di Malaysia lah terutamanya. Okey, iaitu urus niaga forex dalam Islam. Okey, kalau kita tengok pun urus niaga forex ni sangat berkembang pada zaman sekarang ni. Ramai anak-anak muda yang mengikuti perkembangan urus niaga forex ni, dan ramai juga yang mempelajarinya. Okey, kerana dalam urus niaga forex ni mereka mengatakan bahawa mereka dapat keuntungan yang lebih banyak, keuntungan yang sangat kiranya stabil. Kiranya keuntungan tu mereka dapat secara stabil, dan kiranya kalau mereka berhenti urus niaga tu rugilah. Okey, bagi mereka rugi kalau mereka berhenti dalam urus niaga tu. Okey, sebenarnya kalau kita tahu hukum sebenar bermuamalah ni adalah harus sebenarnya. Okey, jadi ada hukum-hukum yang mengatakan apabila kita menggunakan medium-medium yang salah, medium-medium yang tidak menepati syariat dalam Islam, maka benda tu akan jadi gharar, ketidakpastian dalam muamalat dalam Islam. Okey, jadi bila adanya unsur gharar tu dalam muamalat, maka hukum harus tu dah bertukar kepada hukum-hukum yang lainnya, contoh seperti haram, seperti makruh dan sebagainya, disebabkan ada unsur gharar dalam urusan niaga tersebut. Okey, contohlah macam
urusan forex pada zaman sekarang ni. Okey, kalau kita tahu terdapat pelbagai jenis perniagaan dan pelaburan yang melibatkan mata wang asing ataupun lebih dikenali sebagai pelaburan ni lah, pelaburan forex ni. Dia punya nama English dia foreign exchange. So forex. Okey. Forex ni boleh dikatakan sangat memberi keuntungan lah, macam saya cakap tadi. Anak-anak muda pun semakin ramai yang melibatkan diri dalam urusan forex ni, kerana mereka mengatakan banyak keuntungan yang mereka dapat. Keuntungan yang sangat berlipat kali ganda. Jadi kalau mereka tak kerja pun, bila diorang melibatkan diri dalam urusan forex ni pun tak apa, sebab keuntungannya lebih banyak daripada gaji mereka. Okey, tapi banyak pertanyaan, banyak persoalan yang dikemukakan oleh orang ramai. Adakah perniagaan ataupun pelaburan forex ni diterima di sisi syariah Islam? Okey, jika kita tengok pada sejarah tukaran mata wang, kita dapat melihat bahawa amalan itu telah lama dipraktikkan. Kiranya kalau dulu pun ada sistem barter, sistem pertukaran barang dengan barang, sistem pertukaran wang dengan wang. Okey, kiranya terdapat banyak hadis yang telah membicarakan tentang keharusan menukar mata wang seperti emas dan perak. Kalau kita melaburkan, kalau kita beli emas untuk simpanan tu tak apa, itu tidak melibatkan sebarang unsur-unsur gharar ataupun unsur-unsur yang tidak diinginkan, yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Okey, namun dalam konteks zaman moden ni, tukaran antara emas dan perak dah tak dilakukan lagi, sebab dah digantikan dengan wang kertas ni lah, yang sekarang ni lah wang forex ni. Forex ni pun terjadi dalam dua aspek, dua cara lah. Kiranya ada pertukaran wang secara serta-merta, dan ada yang forex trading punya yang secara online tu lah. Okey, jadi bila secara online tu lah yang kita tak tahu macam mana urus niaganya dijalankan. Okey, kalau secara bersemuka, kiranya pertukaran duit tu akan berlangsung secara serta-merta. Jadi bila kita dah tukar, kita dapat balik duit tu serta-merta. Jadi benda tu dibolehkan, diharuskan. Okey, jadi bila dah terlibat dalam sistem online forex trading, jadi kita tak tahu macam mana mereka, macam mana orang-orang atasan tu memproses duit tu. Kiranya macam mana cara-cara, kaedah-kaedah mereka tu. Adakah mereka menggunakan kaedah-kaedah yang sama macam yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam muamalah Islam? Macam mana kiranya mereka tu ada tak syarat-syarat yang mereka syarat-syarat Islam yang mereka terapkan dalam proses perniagaan diorang, perniagaan forex lah, forex trading secara online tu. Okey, secara asasnya memang Islam mengharuskan sangat perdagangan seumpama forex selagi ia mematuhi syariat. Okey, iaitu kalau kita tahu pun dalam fiqh muamalah ni ada bai' saraf, iaitu berkaitan jual beli yang digariskan oleh syariah. Okey, rujukan utama bagi menetapkan hukum dalam tukaran mata wang adalah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Al-Samit. Okey, hadisnya berbunyi begini. Okey, emas harus ditukar atau diniagakan dengan emas. Okey, jadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam,
mestilah sama timbangan dan ditukar secara terus dalam suatu masa, dan sekiranya tukaran berlaku antara komoditi berlainan jenis, maka berjual belilah kamu sebagaimana yang disukai jika ia dilakukan dalam bentuk tunai. Okey, dalam hadis Rasulullah SAW ni yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Al-Samit, okey, Rasulullah cakap, Rasulullah bersabda, emas tu mesti ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Okey, kiranya wang tu mestilah ditukarkan dengan wang. Okey, secara Nabi pun cakap ditukar secara terus dalam satu masa. Okey, kiranya kalau kita tengok dalam urusan niaga sekarang, contoh dekat kedai runcit lah, contoh dekat kedai runcit kan kita dah beli barang dah. Okey, kemudian kita bayar, contohnya barang tu kepunyaan pemilik kedai, duit tu kepunyaan kita. Jadi kita tukarkan duit tu dengan barang yang setaraf nilainya. Itu adalah jual beli yang secara serta-merta. Kalau kita tengok pun sekarang kita memang berurus niaga secara bersemuka kebanyakannya. Okey, dalam online pun ada, dalam contohnya pembelian online. Okey, pembelian online ni banyak juga yang mengatakan ada hukum-hukum, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Tapi telah digariskan dalam hukum-hukum fiqh yang digariskan oleh mufti. Okey, dikatakan kalau urus niaga secara online ni kiranya macam beli barang online, boleh selagi syarat-syarat jual beli tu dipatuhi dan rukun-rukun juga dipatuhi. Kita berbalik pada hadis yang saya dah bacakan tadi yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan barang yang sama tu. Okey, berdasarkan hadis-hadis tadi, terdapat beberapa syarat utama lah yang perlu dipatuhi bagi memastikan jual beli mata wang tu dilakukan adalah sah menurut Islam. Okey, contohnya apabila tukaran mata wang berlaku pada jenis mata wang yang sama, seperti tukaran antara ringgit Malaysia dengan ringgit Malaysia, ringgit dolar dengan ringgit dolar Amerika lah. Okey, maka tukaran mestilah dilakukan dengan nilai yang sama. Contohnya 100 ditukar ataupun dijual beli dengan harga dengan duit 100 juga, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Jika ada penambahan tu, itu dah masuk riba dah tu, bunga lah kiranya. Kalau kita tengok dekat bank-bank sekarang pun ada ada ribanya. Mereka melibatkan riba, penambahan hutang yang perlu dibayar oleh pemegang bank. Jadinya tak bolehlah kita buat macam tu, sebab riba ni diharamkan dalam Islam, sangat-sangat tak digalakkan. Okey, jadi pada pendapat saya, sekiranya seseorang individu tu ingin melibatkan diri dalam urus niaga forex ni, perlu diambil kira faktor-faktor yang menyebabkan forex tu tak boleh diguna pakai dalam urus niaga pada zaman sekarang. Okey, kerana kita dapat lihat urus niaga forex ni terdapat banyak unsur waror yang terlibat lah, yang kita dapat lihat dalam urus niaga forex ni. Jadi bila ada unsur-unsur ketidakpastian dalam urus niaga tu, maka sesuatu urus niaga tu menjadi haram lah untuk kita libatkan diri. Okey, jadi saya sangat tidak galakkan kepada anak-anak muda pada zaman sekarang ni untuk melibatkan diri dalam urus niaga forex, melainkan kalau sekiranya medium yang digunakan oleh syarikat-syarikat forex tu merupakan medium-medium yang berasaskan kepada syariat Islam dan menepati apa yang telah disyariatkan oleh Islam.
Okey, jadinya bagi saya trading forex ni yang secara online ni, bagi saya adalah perkara-perkara yang perkara-perkara yang gharar, yang tidak digalakkan dalam Islam. Jadi saya mengikut pendapat-pendapat ulama-ulama yang saya telah dengar dari mereka. Saya telah mendengar ceramah-ceramah mereka juga. Mereka mengatakan hukum asal urus niaga ni adalah harus. Jadi apabila terdapat unsur-unsur gharar dalam urus niaga tersebut, maka automatik urus niaga tersebut menjadi haram atas asbab-asbab yang tertentu. Okey, itu adalah sedikit sebanyak pengisian saya berkaitan dengan urus niaga forex yang sekarang semakin berkembang di negara Malaysia maupun di negara-negara luar. Okey, baiklah. Ada satu lagi berkaitan dengan ada yang bertanya, apakah hukum sekiranya duit forex tu digunakan untuk tujuan bersedekah? Okey, pada pendapat saya lah, bersedekah ni adalah merupakan satu perkara kebaikan, perkara khair, perkara kebaikan daripada dalam diri kita sendiri. Okey, jadi hukum menjalankan trading forex ni untuk bertujuan memberi sedekah adalah haram. Okey, ini kerana kaedah syarak yang mengharuskan melakukan perkara yang diharamkan hanyalah terpakai dalam situasi yang memang betul-betul mendesak, sehingga tiada cara melainkan perlu melakukan perkara yang haram. Okey, jadinya di sini terdapat apabila kita melakukan sesuatu urus niaga tu disebabkan perkara-perkara yang sangat mendesak diri kita, jadi ulama-ulama fiqh mengatakan itu adalah termasuk dalam la darar wa la dirar. Bersedekah ni secara umumnya masih belum mencapai tahap darurat lagi, la darar wa la dirar. Okey, sebab bersedekah ni bukan darurat pun, sebab bersedekah merupakan pilihan kita sama ada kita nak sedekah ataupun tak nak sedekah. Okey, lainlah kalau dalam situasi yang sangat mendesak, yang sangat memerlukan duit, dan terpaksa menjalankan ataupun melibatkan diri dalam urus niaga seperti trading forex ni lah. Okey, dalam masa yang sama masih ada wasilah halal yang lain untuk memperoleh wang yang halal, seperti pelaburan saham, sumbangan dana awam, ataupun kita boleh meminta bantuan daripada orang lain dan sebagainya, untuk kita dapatkan sedikit duit lah, daripada kita melibatkan diri dalam perkara-perkara yang diharamkan di sisi Islam. Okey, dalam muzakarah pun, muzakarah iaitu muzakarah jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan. Okey, muzakarah pun bersetuju untuk memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing ni, iaitu forex ni, oleh setiap individu melalui platform elektronik, iaitu medium online, secara online ni yang ada pada masa kini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara. Okey, itu adalah hukum forex berdasarkan medium-medium yang tidak disahkan oleh syariat Islam. Okey, jadi hukumnya adalah haram. Memanglah urus niaga ni asalnya memanglah hukum dia harus, sangat-sangat diharuskan untuk menjalankan urus niaga. Tetapi apabila kita dah
melampaui batas apabila kita tidak menepati syarat-syarat yang dikehendaki dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka perkara itu boleh membawa kepada hukum-hukum yang negatif, iaitu hukum-hukum yang haram, yang makruh dan sebagainya. Sedikit kesimpulan akhir kata daripada saya untuk perkara-perkara fiqh muamalat ataupun berkaitan urus niaga forex ni. Saya sarankan kepada anak-anak muda di luar sana yang ingin melibatkan diri dalam urus niaga forex ni, saya sarankan supaya hentikan niat untuk melibatkan diri dalam urus niaga seperti berikut. Disebabkan ada faktor-faktor yang tidak disebabkan ada faktor-faktor yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey, jadi kalau nak menjalankan urus niaga, buatlah urus niaga yang lain seperti jual, seperti buka syarikat ke, syarikat baju ke, syarikat tudung ke, ataupun syarikat-syarikat kecil pun tak apa, seperti kedai runcit, ataupun kita jual makanan di tepi jalan pun tak apa. Itu merupakan rezeki, itu merupakan usaha kita untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Okey, jadi jangan putus asa untuk teruskan hidup, untuk mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okey, itu saja daripada saya, insya-Allah, berkaitan dengan muamalat-muamalat dalam Islam. Okey, berkaitan dengan hukum-hukum fiqh muamalat. Okey, saya pun tidaklah sempurna sangat berkaitan untuk memberikan ilmu-ilmu kepada anda semua. Okey, baiklah, akhir kalam daripada saya, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk tu datangnya daripada diri saya sendiri. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu saja pengisian ataupun tazkirah ringkas daripada saya berkaitan dengan fiqh muamalat. Okey, kita jumpa lagi di slot yang akan datang ataupun di rancangan yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.